Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah tuan-tuan, kita tunggu serba sedikit, tunggu sekejap, sehingga ada di kalangan di sahabat-sahabat kita yang masuk bersama dalam kuliah kita insyaAllah. Boleh dengar tak tuan-tuan? Suara clear tak? Kita mulakan kuliah pengajian kita pada malam ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dirahmati bersama-sama takbir sedang-sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya kita masih lagi diberikan kesempatan untuk hadir dalam kita menambahkan amal soleh kita, menambahkan amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita insya-Allah. Jadi sedang penonton jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini insya-Allah kita akan sama-sama menyambung semula pada hadis yang kedua di dalam kitab Arba'in Nawawi berkaitan dengan Islam, iman dan juga ihsan. Jadi kita berhenti pada perbahasan yang berkaitan dengan kita beriman pada qada dan juga qadar, baik ataupun buruknya qada dan juga qadar tersebut. Yang mana pada minggu yang sebelum ini ataupun pada yang kuliah-kuliah sebelum ini kita telah bicarakan berkaitan dengan hadis Jibril alaihissalam yang berkaitan dengan perbezaan antara iman dan juga amal. Kita pun dah cerita dengan panjang lebar berkaitan dengan perbezaan antara amalan soleh dengan iman di dalam hati dan apa yang perlu dilakukan oleh seorang mukmin, seorang muslim dalam nak mengecap ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga daripada hadis-hadis Nabi SAW juga, tuan-tuan, daripada hadis Nabi yang berkaitan dengan rukun Islam itu, rukun iman itu, iaitu beriman kepada qada dan juga qadar, baik ataupun buruknya tuan-tuan. Maka ini insya-Allah pada malam ini kita akan bicarakan berkaitan dengan takrifan perbahasan ini tuan-tuan insya-Allah. Tuan-tuan sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kepada perbahasan yang dinukilkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala pada menyatakan bahawa iman kepada qadar yang baik dan qadar yang buruk. Jadi di sini dikatakan bahawa dalam ayat di atas telah disebutkan pula iman kepada qada yang baik dan juga yang buruk. Dan kerana kalimat inilah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan hadis ini ketika beliau berhujah dengan golongan yang mengingkari qadar dan menyangka bahawa semua kejadian terjadi begitu saja, yakni mulai di saat dimulakan dan tidak ada ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa taala baginya sebelumnya. Ibnu Umar telah bersikap keras kepada mereka dan menyatakan berlepas diri daripada mereka. Baik. Berkaitan dengan qada dan juga qadar ni tuan-tuan, kita kembali kepada perbahasan yang kita bahaskan. Iaitu ada sebahagian golongan yang mendakwa bahawa kehidupan mereka ini tidak ada qada, tidak ada ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya mereka adalah disebabkan ikhtiar mereka. Yang terjadinya kerana tidak ada ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka bebas untuk berbuat apa sahaja dan mereka itu tidak berdosa. Itu dinamakan sebagai golongan qadariyah. Adapun golongan yang kedua iaitu golongan jabariyah.
Golongan Jabariyah ni tuan-tuan, mereka mengatakan bahawa setiap ketentuan, setiap apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala telah termaktub dalam qada dan juga qadar. Dan mereka tidak boleh mengubah perbahasan ataupun qada dan juga qadar tersebut. Maka disebabkan itulah tuan-tuan, alhamdulillah, Cik Kais, alhamdulillah. Maka disebabkan itulah mereka mengatakan bahawa ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak menyebabkan mereka berdosa. Ataupun dalam istilah dia dikatakan bahawa apabila mereka ini satu ketetapan, sesuatu qada telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak boleh diubah. Kalau dah kafir teruslah. Maknanya nak katakan kalau dah tentukan ditum ahli maksiat dan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tak perlu lagi nak mengubah, tak perlu nak jadi orang baik dan sebagainya. Terus je. Maknanya nak katakan terus jelah nak kehidupan di dunia ini dengan perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab Allah dah tentukan benda-benda macam ni. Tetapi kita ahli sunnah wal jamaah tuan-tuan, kita mengambil jalan pertengahan di antara mereka, iaitu kita ada ikhtiari, kita ada pilihan dan kita ada kehendak. Kita ada pilihan dan kita ada kehendak daripada diri kita berpandukan kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami telah ilhamkan kepada mereka sama ada untuk memilih jalan yang fujur ataupun untuk memilih jalan yang takwa, sama ada nak pilih jalan baik ataupun jalan buruk. Maka disebabkan itulah kita sebagai orang ahli sunnah wal jamaah, kita katakan bahawa kalau kita melakukan amal-amal soleh kita akan dapat pahala. Tetapi bila kita lakukan amal-amal yang bermaksiati Allah Subhanahu Wa Taala akan mendapat dosa. Maka sebab itulah dalam keadaan ini tuan-tuan, kita sebagai orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena tahu bahawa setiap qadar dan juga takdir yang Allah SWT, qadar dan juga qadar Allah SWT, kadang-kadang ada yang baik bagi kita, kadang-kadang ada yang tak baik bagi kita. Tetapi ini adalah perkara yang menjadi rahsia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Asa an tuhibbuna syai'an wa huwa syarrul lakum. Allah mengatakan, mudah-mudahan barangkali perkara tersebut baik bagi kamu tetapi tak baik bagi Allah Subhanahu Wa Taala, buruk bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada perkara yang tak baik bagi kamu tetapi rupanya baik bagi kamu. Di sini tuan-tuan, kalau kita lihat, saya bawakan satu kisah tuan-tuan berkaitan dengan kita dalam beriman kepada qada dan juga qadar, baik ataupun buruk ni tuan-tuan. Kita kena ambil satu jalan, iaitu perlu untuk sentiasa berhusnuzan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita perlu berhusnuzan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita kena sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan ada perasaan mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala nak menzalimi kita. Tak, jangan tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Perkara-perkara yang Allah menciptakan kita dan Allah tahu kehendak kita. Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Kita ni siapa tuan-tuan? Kita ni hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak lebih daripada seorang pun daripada Nabi. Kita ni adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ni tuan-tuan perlulah untuk sentiasa menyangkakan bahawa Allah memberikan perkara-perkara tersebut untuk kebaikan diri kita. Saya buat satu kisah tuan-tuan. Kisah ni diceritakan oleh guru kami. Dia katakan apa? Dia katakan kisah ni merupakan satu kisah di mana perbualan antara seorang Perdana Menteri dengan raja. Perdana Menteri dengan raja. Maka kisah ni dikatakan bahawa Perdana Menteri ini tuan-tuan, dia tidak pernah menyebut kalimah buruk melainkan baik. Dikatakan tak pernah menyebut kalimah yang buruk melainkan baik. Contoh tuan-tuan, satu hari ketika mana raja ini sedang makan, sedang menyantap makanan dia, lalu ketika mana dia sedang memotong daging pada ketika itu dengan sebuah pisau, lalu tiba-tiba pisau tu tak semena-mena tergelecek dan kena pada jari dia sehingga menyebabkan jari ini putus. Putus. Mungkin sebabkan terlampau kuat sangat tekanan, maka disebabkan itu dia terpotong jari dia, sedikit jari dia. Lalu ketika itu dia tanya kepada Perdana Menteri dia. Dia kata, wahai Perdana Menteri, dia kata, apa pandangan engkau terhadap apa yang berlaku kepadaku? Lalu dia katakan, wahai raja, wahai tuanku, saya memandang bahawa perlakuan ataupun apa yang terjadi ini adalah baik, dia kata. Adalah baik. Maka raja ni tuan-tuan, dia jadi heran. Kenapa baik, dia kata? Ini tangan aku ni dah putus, dia kata. Bukan benda-benda yang boleh buat main. Kena potong jari aku ni. Jari aku dah kudung, dia kata. Lalu dia katakan, baik tuanku, jangan risau tuanku. Ini adalah benda yang baik.
disebabkan murka tuan-tuan. Akhir sekali raja tersebut memerintahkan pengawal kepada Perdana Menteri tersebut sumbat Perdana Menteri ini ke dalam penjara. Dia kata, okey, sekarang ni kau kata benda ni baik, okey tak apa, kau masuk dalam penjara. Setelah mana 3 hari tuan-tuan, dengan harapan raja tersebut mengatakan bahawa mudah-mudahan Perdana Menteri dia insaf. Mungkin katakan, oh, tuanku benda ni buruk, tuanku kena sekian. Rupa-rupa bila raja tersebut berjumpa dengan Perdana Menteri tersebut, lalu dia kata, wahai Perdana Menteri, sekarang ni kau ada duduk dalam penjara ni 3 hari. Sekarang ni apa kau rasa? Dia kata, wahai raja, aku rasa apa yang berlaku padaku hari ini adalah baik. Dia kata, adalah baik. Lagi bertambah marah dan murka raja tersebut. Aku sumbat engkau dalam 3 hari dalam penjara, engkau boleh kata baik lagi? Engkau tak rasa bersalah ke? Maka ketika itu tuan-tuan, dilantiklah Perdana Menteri yang baru. Lalu setelah mana beberapa hari dilantik Perdana Menteri, raja ni merupakan orang yang kuat memburu. Lalu diajaklah Perdana Menteri yang baru ini pergi berburu dengan raja tersebut. Disebabkan Perdana Menteri yang baru ni dia tak pandai untuk mengawal kuda, akhir sekali raja ni dicekap dalam menunggang kuda. Dia pergi ke hadapan sehingga Perdana Menteri ni yang baru ni tertinggal ke belakang. Sampai di satu tempat tuan-tuan, raja ini ditangkap oleh segerombolan orang manusia yang ditangkap orang, tujuan dia adalah untuk mempersembahkan kepada Tuhan mereka, untuk dikorbankan sebagai sembahan kepada Tuhan mereka. Lalu ketika mana sudah ditangkap, maka nak jalankanlah upacara penyembahan. Maka bila nak disembelih ataupun bila nak dikorbankan raja tersebut, ada satu orang daripada puak tersebut melihat jari tuanku tadi dah kudung. Bila jari tersebut dah kudung, dia kata, kita tak bolehlah nak sembah kepada Tuhan kita. Sebab apa? Sebab jari dia cacat. Kita nak sembahkan kepada Tuhan kita, mestilah benda yang sempurna dan benda yang tidak ada cacat celah. Lalu tuan-tuan, disebabkan jari ni yang kudung, maka dilepaskanlah raja tersebut. Lalu dengan pantas tuan-tuan, tuanku ni balik ke istana dia. Lalu ditanyalah dan diceritakan kepada Perdana Menteri yang lama tadi di dalam penjara. Lalu dia kata, wahai Perdana Menteri, dia kata, benar apa yang kau cakap. Lalu diceritalah satu persatu. Lalu dia katakan, apa yang kau cakap tentangku baik adalah benar-benar. Lalu dia kata, raja tadi tanya balik pada Perdana Menteri, sekarang ni wahai Perdana Menteri, aku nak tanya kepada engkau, kenapa aku sumbatkan kau dalam penjara? Engkau kata baik. Lalu dia kata, wahai tuanku tidak lihatkah aku dan tuanku, dia kata saya dan tuanku sama-sama petah, sama-sama pakar dalam menunggang kuda. Kalaulah tuanku ditangkap dan saya ditangkap, saya ni tubuh badan saya sempurna. Kalaulah tuanku dilepaskan disebabkan kecacatan, saya tidak ada kecacatan, maka nescaya sayalah yang akan menjadi bangsa korban kepada mereka. Lalu disebabkan itulah tuanku masukkan saya ke dalam penjara, maka di dalam penjara saya berehat, tuanku bawa Perdana Menteri yang baru, Perdana Menteri baru tidak mampu untuk mengawal kuda, akhirnya tercicir di belakang, hanya tuanku saja yang dapat ditangkap dan akhir sekali tuanku dibebaskan. Maka sebab itulah Allah SWT telah tentukan saya dan tuanku dengan qada dan juga qadar yang baik dan juga yang buruk, walaupun kita tak nak. Maka disebabkan itu tuan-tuan, kita lihat apa yang Allah SWT telah tentukan kepada kita semuanya adalah baik. Maknanya jangan kita bersangka buruk dengan Allah SWT. Anggaplah apa yang Allah berikan kepada kita itu sebagai satu tanda aras ujian yang Allah nak berikan kepada kita. Baik, kemudian kalau kita lihat yang sebelum ini kita dah bicarakan berkaitan dengan khilaf. Ada sebagian ulama dia membezakan antara iman dan juga amal. Ada sebagian ulama menggabungkan antara iman dan juga amal. Jadi kita lihat tuan-tuan, berdasarkan kepada ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa berkaitan dengan hujah, sebagian golongan ulama mengatakan bahawa sebenarnya iman dan juga amal adalah benda yang sama. Dikatakan al-imanu bid'un wa sab'un atau bid'un wa sittuna syu'batan. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Dikatakan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa iman itu adalah 70 ataupun 60 cabang. Sama ada 70 ataupun 60 cabang. Maknanya nak katakan tingkatan iman ni, dia ada tingkatan-tingkatan. Dan Nabi mengatakan bahawa afdaluha, dan yang paling afdal sekali ialah qaulu la ilaha illallah. Yang paling afdal ialah mengucap kalimah la ilaha illallah. Sebab apa tuan-tuan? Kalimah la ilaha illallah adalah Nabi katakan miftahul jannah qaulu la ilaha illallah. Pintu syurga, kunci itu adalah la ilaha illallah. Dan Nabi katakan faman
Faman akhiru kalamihi bila ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang menghabisi usia dia dengan kalimah la ilaha illallah, Nabi katakan dakhala al-jannah, dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah para ulama dalam hadis ini Nabi katakan yang paling tinggi sekali adalah mengucap kalimah la ilaha illallah. Dan Nabi katakan dan paling rendah keimanan seorang itu adalah wa imatatil adza anit tariq, dan membuang sampah-sampah di tengah jalan. Maknanya tuan-tuan, ketika itu kita nampak sampah-sampah dekat tengah jalan, kita ambil, maka kita buang di tepi. Maka itu adalah iman yang paling rendah. Maka di sini tuan-tuan kita lihat Syekh Ahmad Jabir Jubrah dalam pengarang kitab Nafahatul Makkiyah. Dalam kitab Nafahatul Makkiyah, ketika mana dia mensyarahkan hadis ini tuan-tuan, dia kata apa? Bagaimana kita nak menggabungkan antara iman yang paling tinggi. Alhamdulillah, terima kasih Encik Zuhaimi sudi hadir. Dia kata bagaimana kita nak menggabungkan antara iman yang paling tinggi dengan iman yang paling rendah. Kita tahu tuan-tuan, ketika mana kita buang sampah, itu adalah iman yang paling rendah sekali, mengikut kepada hadis Nabi SAW. Kalau kita nak mengungkapkan kalimah la ilaha illallah, itu adalah iman yang paling tinggi. Tetapi bagaimana dalam satu masa kita nak menggabungkan antara iman yang paling tinggi dengan iman yang paling rendah? Maka Syekh Ahmad Jabir Jubrah mengatakan bahawa dengan cara ketika mana kita membuang sampah di tengah jalan tersebut, maka ungkapkanlah kalimah la ilaha illallah. Maka di situ tuan-tuan, kita telah menggabungkan antara iman yang paling tinggi dengan iman yang paling rendah. Maka nak dapatkan kelebihan di situ. Maka sebab itulah tuan-tuan, itu dalam hadis ini dalil menunjukkan oleh sebagian para ulama mengatakan bahawa iman dan juga amal itu adalah benda yang bersamaan, bukan benda yang berpisah. Tetapi ada segelintir di kalangan para ulama juga membezakan antara iman satu syubah, satu bahagian yang lain, iman ataupun amal adalah satu bahagian yang lain. Maka sebab itu juga dikatakan di antara dalil juga yang lain, dikatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang itu berzina melainkan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yusriku sariku hina yusrik wa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang pencuri itu mencuri ketika mana dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang itu minum arak melainkan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah dalam hal ni, dalam hadis ini, kita katakan tidak perlu untuk kita berbalah antara satu sama lain. Mengikut kepada pendapat masing-masing, kalau nak katakan iman itu satu syubah, amal itu satu syubah, ada juga pendapat di kalangan para fuqaha. Nak katakan iman dan amal itu bersamaan, pun ada juga pendapat di kalangan para ulama. Maka sebab itulah kita katakan bahawa tuan-tuan, dalam hadis ini banyak rungkaian-rungkaian para ulama dalam bidang hadis iman, amal dan juga ihsan. Baik. Seterusnya tuan-tuan, kita lihat perbahasan itu melaksanakan amal-amal Islam adalah bukti kuatnya iman di dalam hati. Dia katakan, kerana inilah para ulama muhakkik berkata bahawa setiap orang mukmin itu pasti orang Muslim, kerana siapa saja yang merealisasikan iman dan mengakar kuat dalam hatinya, pasti dia akan melaksanakan amal perbuatan Islam. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ala wa inna fil jasadil mudghah wa iza salahat salaha jasadu kulluhu wa iza fasadat jasadu kulluhu ala wahya al-qalbu. Dia kata apa? Setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pastilah dia tu orang yang Muslim. Sebab apa tuan-tuan? Setiap orang Muslim dia tak pasti lagi dia orang mukmin. Sebab seperti mana saya ceritakan dulu tuan-tuan, berapa ramai orang yang nama dia Muhammad, berapa ramai orang yang nama dia Ahmad, berapa ramai orang nama dia sekian-sekian, nama orang Islam, nama orang Melayu tuan-tuan. Tapi tengok, pergi berjudi, pergi minum arak, pergi berzina dan sebagainya. Maka di situ kita nampak bahawa dia masih lagi belum dikategorikan sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti Muslim. Orang yang beriman ni dia tahu bahawa adanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman dia tahu bahawa adanya pembalasan hari kiamat. Orang yang beriman dia percaya apa dijanjikan oleh nabi-nabi, oleh para rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah dalam hal ni tuan-tuan, para ulama mengatakan bahawa melaksanakan amal-amal Islam adalah bukti bahawa dia itu orang beriman. Dia melakukan solat, dia berpuasa pada bulan Ramadan, dia membayar zakat, maka itu adalah bukti-bukti mengatakan bahawa dia ni orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga tuan-tuan, kita katakan bahawa dalam hati kita ni, dalam tubuh badan kita ni ada satu darah.
yang mana Nabi sifatkan kalaulah darah itu baik, maka akan baiklah keseluruhan amalan dia. Dan kalaulah rosak, buruk darah tersebut, maka rosaklah seluruh amalan-amalan dilakukan pada setiap hari. Dan itulah yang Nabi katakan ala wahya al-qalbu, dan itu adalah hati. Baik, kalau kita lihat tuan-tuan, berkaitan dengan hadis yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan hakikat darjat ihsan. Hakikat darjat ihsan. Berkaitan dengan ihsan ni tuan-tuan, perbahasan ihsan adalah perbahasan yang berkaitan dengan hati. Perbahasan ihsan adalah perbahasan yang berkaitan dengan hati. Seperti mana kita lihat dalam hadis yang sebelum ni, ala wa ya al-qalbu, berkaitan dengan hati ni tuan-tuan. Dalam Islam ataupun dalam Al-Quran ada 4 perkataan yang menunjukkan kepada hati. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala gunakan dengan kalimah ataupun fras ataupun perkataan yang berbeza. Antaranya yang pertama sadar. Antaranya yang pertama iaitu sadar. Seperti mana kita baca Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Kita baca doa tersebut, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Rabbishrah li sadri. Ya Allah, terangkanlah dadaku. Sadri. Makna sadri ni tuan-tuan, dia asal adalah kalimah, dia asal juga menunjukkan kepada qalbu juga, asal menunjukkan kepada hati juga. Dan seperti itu kalau kita lihat, apakah yang dimaksudkan dengan sadar ni? Seperti mana Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala dikatakan, sadar ni sebagai martabat yang pertama, yang paling rendah sekali. Kerana ia merupakan punca bagi segala perbuatan. Daripada sudut fungsi, sadar berfungsi sebagai ruang di mana hati dan juga nafsu bertemu. Itu sadar. Sadar yang biasa kita ada ni, itu adalah di antara hati dan juga nafsu itu bertemu. Sebab itu kadang-kadang bila di peringkat sadar ni, di peringkat sadari ni, kita kadang-kadang ada terbuat dosa, kadang ada beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu dinamakan sebagai sadar. Dan dikatakan juga, perumpamaan sadar adalah tempat mesyuarat bagi raja dan para pembesar dalam sebuah kerajaan, sebagai tempat bagi akal. Sadar juga berfungsi sebagai tempat untuk menghafal ilmu yang diperolehi melalui pelajaran dan didapati daripada kekuatan panca indera. Maka itu dinamakan sebagai sadar. Dan begitu juga kalau kita lihat yang kedua iaitu qalb, iaitu hati, qalbu. Kita baca qalbu ni kan. Apakah dimaksudkan dengan qalbu ni? Qalbu ni merupakan tempat bagi ilmu kerana dengannya manusia bertadabur dan bertafakur. Ni maknanya nak katakan fungsi qalbu lah. Bila Allah gunakan kalimah qulub, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu mempunyai qulub, tetapi mereka itu tidak mentafakuhkan, tidak mentadabur apa yang Allah SWT nak sampaikan. Maka di situlah dikatakan qalbu juga dikata merupakan sumber air mata, dan sadar adalah tempat menampung air mata tersebut. Daripada mata air tersebut, air muncul dan berkumpul dalam sumur, dan daripada ilmu tertuang di dalam sadar. Maka itu daripada qalbu. Dan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mendefinisikan qalb sebagai satu yang halus, bersifat ketuhanan, kerohanian dan mempunyai hubungan yang erat dengan jantung. Kehalusan inilah yang mampu mencerap, mengetahui dan mengenali sesuatu perkara. Jadi dinukilkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan begitu juga dengan fuad. Yang ketiga itu fuad. Apakah yang dimaksudkan dengan fuad itu tuan? Al-Hakim menyatakan bahawa fuad dan qalb memiliki makna yang sama sebagai penglihatan mata hati, ataupun dinamakan sebagai basirah. Begitu fungsinya adalah berbeza. Fuad adalah tempat ru'yatul batiniyah. Fuad ni adalah tempat ru'yatul batiniyah, maknanya penglihatan yang batin, secara dalaman, secara rohani, secara bersifat rohani kita tu tuan-tuan. Manakala qalb merupakan tempat bagi ilmu. Qalb ni adalah tempat untuk menampung ilmu. Daripada ilmu itulah diamalkan daripada sadar. Maka melahir pula kepada fuad. Fuad ni adalah benda yang kita lihat melalui mata hati kita. Itu dia katakan mata hati. Mata hati ni ialah fuad. Maka bila fuad ini melihat tuan-tuan, maka itulah yang dinamakan sebagai ilmu musyahadah. Di kalangan para ulama tasawuf. Maka dikatakan ilmu musyahadah dan juga iman seseorang. Kemudian dikatakan, Al-Hakim menjelaskan bahawa kalimah fuad diambil daripada kalimah faidah. Fuad melihat dengan basirah dan qalb menikmati dengan pengetahuan. Apabila fuad belum melihat, maka mata hati tidak akan dapat melihat makrifat ataupun manfaat daripada apa yang diketahui. Maka itu dinamakan sebagai fuad dan juga qalbu. Dan begitu juga yang terakhir iaitu lub, ataupun dijamakkan dengan lubab. Dia itu dengan lubab.
Lub ni berasal dari perkataan lubab, jamaknya lubab, iaitu bersih daripada segala sesuatu. Okey, secara kesimpulan tuan-tuan, secara kesimpulan kita katakan bahawa melihat kepada para ulama tasawuf bila membincangkan berkaitan dengan sadar, bila membincangkan tentang qalb, iaitu kemudian fuad, kemudian lub, perbezaan antara keempat-empat perkara sungguh pun maksud dia lebih kurang sama, tetapi pengetahuan ataupun makrifat daripada ulama-ulama tasawuf dia berbeza. Yang pertama, bila dikatakan sadar ini, yang pertama sadar ni ialah cahaya Islam. Cahaya Islam itu. Kemudian bila dikatakan tentang siapakah mereka, golongan-golongan yang punya sadar ini, iaitu dikatakan sadar ni ialah golongan Muslim. Golongan Muslim, yang dikatakan Muslim. Hanya dari segi amalan yang zahir saja. Kemudian dari segi ilmu pula, bagaimana ilmu itu adalah ilmu syariat, ilmu syariat saja bila dia tengok syariat. Kemudian daripada segi nafsu, bagaimana dibincangkan bila orang itu hanya pada dasar sadar saja, maka mereka mempunyai nafsu ammarah, mempunyai nafsu ammarah. Baik, terima kasih Cik Zamani, alhamdulillah, insya-Allah. Maka bila diceritakan pula berkaitan dengan qalb, qalb ni secara ringkas dikatakan itu cahaya keimanan. Cahaya keimanan. Bila orang itu ada qalbu, maka bila dah qulub itu dah berjalan, dah berfungsi, maka mula masuk cahaya keimanan pada diri mereka. Melaksanakan keimanan, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menggabungkan antara Islam dan juga isma iman. Maka mereka ini juga merupakan orang yang mukmin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini dah naik daripada ilmu syariat kepada ilmu hakikat, ataupun ilmu hakikat. Kemudian dia berbincang pula bagaimana dengan contoh nafsu dia. Mereka ini mula dah masuk kepada nafsu lawamah, kepada nafsu lawamah. Maka begitu juga dengan fuad. Fuad ini bagaimana? Fuad ini adalah cahaya makrifah. Jadi hanya sekadar cahaya Islam, cahaya keimanan, masuk pula kepada cahaya makrifat. Kemudian siapakah mereka ini? Golongan-golongan arif billah. Golongan-golongan arif billah. Dan mereka ini melihat secara ru'yatul batiniyah, melihat secara mata hati, mata dalaman itu sendiri. Dan nafsu mereka ini dah masuk kepada nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah. Dan paling akhir sekali, tingkatan yang paling tinggi sekali, iaitu lub, iaitu cahaya tauhid. Mereka dah mula melihat tauhid Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka dah mula masuk kepada makam ihsan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bersihnya hati mereka, kerana bersihnya jantung mereka, kerana bersihnya amalan-amalan mereka, bersihnya minda mereka ni tuan-tuan, mereka telah masuk kepada satu makam, iaitu makam ihsan. Nanti kita akan ceritakan makam ihsan ni tuan-tuan. Dan ketika itu mereka tergolong dalam golongan muwahhid, yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika itulah nafsu mereka ini adalah nafsu mutmainnah. Nafsu, golongan-golongan nafsul mutmainnah yang Allah katakan, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sifat mereka redha pada Allah SWT, Allah redha kepada mereka. Baik. Kemudian tuan-tuan, kita lihat kepada perbahasan yang seterusnya, kita berkaitan dengan hakikat darjat ihsan. Hakikat darjat ihsan. Maka ihsan ni tuan-tuan, yang Nabi SAW sifatkan, iaitu an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadah, kamu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah kamu melihat Allah Subhanahu Wa Taala, ka'annaka tarahu. Sungguh pun tuan-tuan, kalau kehidupan kita ni tuan-tuan, kita kena faham bahawa tingkatan-tingkatan keimanan kita ini berbeza. Sebab itu tuan-tuan, iman kita ni tak sama dengan iman malaikat. Iman kita kadang-kadang ada naiknya, ada yang turun. Sebab itu adalah tarifan iman bagi manusia. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman ni kadang-kadang dia naik, kadang-kadang dia turun. Maka dalam hal ni tuan-tuan, kita kena faham. Sebab itu kita katakan bahawa Nabi kata, an ta'budallah, kamu melihat, kamu menyembah Allah, ka'annaka. Ka'anna ni ada tashbih, sebab dia tergolong dalam golongan inna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Itu ada punya ikhwatuha dia. Maka nak katakan ka'annaka, seolah-olah engkau. Maknanya bukannya inna. Dia Allah gunakan, Nabi katakan ka'annaka, seolah-olah engkau melihat dia. Maka di sini tuan-tuan, bukan satu syarat dalam kita ibadah kita nak katakan mesti kita melihat Allah SWT. Sebab apa? Sebab iman kita berbeza. Sebab apa tuan-tuan? Kalau kita lihat dalam alam kita ni, kita pun tahu tuan-tuan, ada benda yang kita boleh lihat, ada benda yang kita tak boleh lihat. Ada benda yang boleh kita lihat disebabkan keupayaan kita. Ada benda yang kita tak boleh lihat disebabkan ketidakupayaan kita. Sungguh pun benda tersebut besar, tetapi kita tak boleh lihat. Contoh tuan-tuan, kita tengah hari tuan-tuan, kita pergi tengok matahari.
kita tak mampu untuk tengok matahari. Disebabkan ketidakmampuan mata kita untuk melihat matahari. Melainkan dengan kaedah-kaedah yang betul. Dan begitu juga dengan kuman. Kita tak mampu untuk melihat kuman dengan mata zahir kita. Tetapi dengan berpandukan kepada bantuan-bantuan teknologi, dengan mikroskop dan sebagainya, kita mampu untuk melihat kuman dan sebagainya. Maka sebab itulah, dalam kaedah kita nak melihat Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan-tuan, kita kat dunia kita tak mampu tuan-tuan. Tetapi Allah janjikan kepada kita, kita akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana kita telah masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika itu Allah akan mentajalikan wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di dunia ini kita hanya menyangka dan kita seolah-olah kita beribadah itu kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana situasi orang yang bila dia dalam keadaan beribadah tuan-tuan, seolah dia melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan yang disembah, Tuhan yang menciptakan dia, Tuhan yang menjadikan dia tuan-tuan. Maka baiklah segala amalan dia. Ihsan ni tuan-tuan daripada kalimah hasan, baik. Maka setiap amalan yang dilakukan ni tuan-tuan, bila dia merasakan bahawa ada muraqabatullah, ada ma'iyatullah, maka kesitulah dia akan menimbulkan perasaan khasyatullah, akan menimbulkan perasaan takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dalam ibadah kita tidak ada muraqabatullah dan masyiatillah ataupun ma'iyatillah, kebersamaan itu Allah bersama dengan kita, maka itu yang kita akan katakan bahawa dalam ibadah kita buat sambil lewa, dalam ibadah kita hanya sekadar solat saja. Sebab itu kalau kita lihat seperti mana yang dinyatakan oleh Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, bila dia mengatakan bahawa berkaitan dengan perbezaan antara dua orang mukmin yang solat, dua orang mukmin yang solat, pahalanya berbeza. Bagaimana pahalanya berbeza? Seorang ini solat kerana solat, seorang ini solat kerana solat. Contoh, solat lah. Allahu Akbar. Solat. Kenapa? Kerana ini adalah arahan daripada Allah SWT, kewajipan daripada Allah SWT. Berbanding dengan seorang lelaki yang mukmin ini, dia solat, Allahu Akbar. Tapi dalam diri dia, dalam hati dia, dia katakan, aku solat ni, aku melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Aku lihat ni, aku sedang berkata-kata dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adanya muraqabatullah, adanya ma'iyatullah, adanya kebersamaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pahalanya berbeza. Orang tadi solat sekadar solat saja, pahala dapat, tetapi hanya sekadar untuk menggugurkan kewajiban kepada diri dia. Itu dah laksana dah solat. Tetapi seorang lagi ni, dia menambahkan lagi keimanan daripada diri dia dengan mengatakan, aku ni seolah aku melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Khusyuk dia lebih tuan-tuan. Dari segi amalan dia akan bertambah-tambah baik. Dari segi segala kewajipan-kewajipan dan perkara-perkara sunnah dia akan jaga. Kenapa? Kerana dia melihat bahawa adanya Allah Subhanahu Wa Taala sedang dia melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi seandainya kita tak mampu dalam keadaan sedemikian tuan-tuan, tetapi Nabi katakan, fa in lam takun tarah, kalau kamu tak mampu, Nabi kata, fa in tarahu fa innahu yarak. Sesungguhnya, ni Nabi gunakan kalimah innahu. Nabi tak katakan ka'annak. Nabi gunakan pula innahu. Sesungguhnya Allah itu melihat kamu. Memang Allah melihat kita tuan-tuan. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah meminggirkan kita. Allah SWT tidak pernah tidak melihat kepada kita. Setiap inci perbuatan kita, setiap tingkah laku yang kita lakukan adalah Allah melihat kepada kita. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita lihat, ada satu doa yang para ulama, ini diajar oleh guru-guru pondok. Dia kata apa? Doa ini adalah untuk mengingatkan kepada anak-anak kita, ajarkan kepada anak-anak kita tuan-tuan daripada kecil. Apa doa? Dia kata, Allahu hafizi, Allah itu menjagaku. Allah ma'i, Allah itu bersama denganku. Allah hafizi, Allah menjagaku. Kemudian dia kata, adalah doa-doa dia nak katakan setiap perkataan-perkataan itu adalah nak menunjukkan bahawa Allah SWT tidak pernah meninggalkan kita. Allah SWT tidak pernah mengasingkan diri dia dengan kita sebagai hambanya. Maka sebab itulah dalam hal ni tuan-tuan, kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala, kalau andai kata kita tak mampu melihat Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita letakkan pada diri kita bahawa Allah sedang melihat kita. Allah sedang menilai segala amalan-amalan yang kita lakukan. Maka sebab itulah tuan-tuan, ihsan ini tuan-tuan, dia datang setelah mana amal-amal soleh. Ihsan ini datang setelah mana amal-amal soleh dilaksanakan. Sebab itu Allah mengatakan, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah kata apa?
Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersama dengan orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bersama dengan golongan-golongan muhsinun. Maka orang takwa adalah orang yang melaksanakan amal-amal soleh. Setelah mana mereka melakukan amal-amal soleh, barulah datang sifat ihsan itu pada diri mereka. Maka Allah bersama dengan golongan-golongan muhsinun. Dan sebab itulah tuan-tuan, dalam kita menilai tentang ihsan pada amalan-amalan kita ni tuan-tuan, kita perlu tahu bahawa ihsan itu adalah makam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal-amal ibadah mereka himpunkan hanya untuk kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang yang ada ihsan pada diri mereka ini, mereka tahu bahawa ihsan itu, bahawa setiap amal-amal soleh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat. Dengan syarat. Syarat apa? Yang pertama ialah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk menunjuk, bukan untuk mempamerkan amal-amal mereka dan sebagainya. Sebab itu tuan-tuan, suatu hari Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu. Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu ni merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamim Ad-Dari ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkaitan dengan pada bulan Ramadan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tanya kepada Tamim Ad-Dari, "Wahai Tamim Ad-Dari, bagaimana amalan-amalan qiyam kamu? Bagaimana amalan-amalan qiyam kamu?" Lalu Tamim Ad-Dari ni tuan-tuan, dia menjawab dengan satu jawapan yang saya tertarik. Dia kata apa? Dia kata, solat 2 malam, solat 2 rakaat pada tengah malam, sedangkan orang lain semua tidak mengetahui tentang solat aku, lebih aku sukai daripada solat sepanjang malam setelah mana waktu isyak sehingga waktu subuh. Dia katakan, lebih aku sukai daripada solat satu sepanjang malam. Kemudian pada siangnya aku menghebahkan cerita tersebut untuk berbangga-bangga. Di sini tuan-tuan, Umar tanya lain. Umar tanya bagaimana solat engkau, bagaimana engkau rukuk, bagaimana engkau bacaan, bagaimana engkau menangis ke tidak pada waktu tengah malam. Tetapi apa yang dijawab oleh Tamim Ad-Dari, dia mengatakan bahawa aku lebih suka solat pada waktu tengah malam 2 rakaat dan orang sekitar aku tak tahu, berbanding dengan solat pada tengah malam sepanjang malam, tetapi pada waktu siangnya aku menghebahkan cerita aku solat. Maka nak katakan ini ihsan, ini ikhlas yang dilakukan oleh Tamim Ad-Dari pada diri mereka, pada diri ini. Kenapa tuan-tuan? Dia tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala sedang menilai amalan-amalan yang dilakukan. Kalau amalan dilakukan kerana tujuan riak, tuan-tuan, Allah tak terima. Kalau kerana tujuan untuk takabur pada masyarakat, tuan-tuan, mengatakan bahawa ni orang yang alim, orang yang soleh, kuat bangun malam, kuat tahajud dan sebagainya, Allah tak terima, Allah tak pandang, tuan-tuan. Sebab sebab dalam amalan tersebut ada yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menduakan amalan tersebut kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana manusia satu. Maka sebab itulah kita lihat Ibnu Rajab Al-Hambali, tuan-tuan. Ibnu Mubarak, tuan-tuan. Bagaimana Ibnu Mubarak rahimahullah taala, ketika mana dia pergi berperang, tuan-tuan, Ibnu Mubarak ni, dia nak jaga hati ni, tuan-tuan, dia pakai purdah, dia tutup muka ni, tuan-tuan, ketika mana peperangan. Kerana apa, tuan-tuan? Dia tak nak orang bila dia tahu bahawa bila Ibnu Mubarak pergi berperang, tuan-tuan, maka bila nampak muka Ibnu Mubarak akan diceritakan kepada khalayak ramai, maka disebabkan cerita-cerita daripada dijaji daripada khalayak ramai tersebut akan mengubah hati seorang itu. Maka sebab itulah Nabi SAW marah sekiranya apabila seorang sahabat Nabi mengatakan bahawa dia ni orang soleh ni. Dia kata, ni orang soleh ni, orang kuat ibadah ni. Nabi kata jangan. Bila engkau cakap macam tu, sesungguhnya engkau telah membunuh dia. Kenapa membunuh, tuan-tuan? Kerana bila andai kata seorang lelaki yang dah kuat ibadah, yang buat amal soleh dan sebagainya, tiba-tiba apa yang berlaku, tuan-tuan? Terdengar pada telinga dia, oh, orang puji dia. Oh, orang cakap benda-benda baik pasal dia. Maka akhir sekali, tuan-tuan, oh, lepas ni bolehlah buat ni. Ini belitan iblis, tuan-tuan. Talbis oleh iblis. Talbis oleh iblis kalau kena pada diri, tuan-tuan, bisikan iblis kena pada diri, tuan-tuan, alamat, tuan-tuan, ibadat-ibadat semua tertolak. Sebab apa, tuan-tuan? Kerana mula-mula iblis akan pesongkan niat. Mula-mula ikhlas, tuan-tuan, tetapi disebabkan dengar pujian-pujian daripada masyarakat, pujian-pujian tentang diri dia, tentang amal-amal soleh dia, tentang amal-amal perbuatan dia, maka tiba-tiba jadi riak, tiba-tiba jadi sombong. Maka dari segi bila buat 2 rakaat, tuan-tuan, tiba-tiba bertambah amal-amal dia. Kenapa, tuan-tuan? Bukan kerana Allah, tetapi kerana untuk menunjukkan kepada orang lain. Maka sebab itulah dalam perihal berkaitan dengan ihsan ni, tuan-tuan, para ulama membincangkan berkaitan dengan penyucian jiwa itu sendiri. Bila jiwa itu dah disucikan, bila hati itu telah disucikan, tuan-tuan, maka akan bertambahlah keimanan dia, akan bertambahlah takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan diperbaikilah segala amal-amal soleh dia, tuan-tuan. Maka sebab itu, tuan-tuan,
begitu juga kalau kita lihat sikit gitu kan, dah masuk tisyak sikit lagi, dia katakan berkaitan dengan hubungan seorang hamba itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungan seorang itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak boleh terputus. Sebab itu kita katakan anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu sembah Allah seolah kamu melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu tak mampu, kamu tahu bahawa Allah SWT sedang melihat kamu. Maka sebab itulah dalam hal ini dia ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungan kita dengan Allah SWT perlu untuk sentiasa diperbaiki, perlu untuk sentiasa ditambah baik. Kenapa tuan-tuan? Allah Subhanahu Wa Taala menilai terhadap setiap amalan-amalan. Kalau amalan kita tak baik tuan-tuan, bagaimana hubungan kita dengan Allah SWT nak baik? Kalau iman kita dengan Allah SWT tak baik, bagaimana Allah SWT nak memperbaiki hubungan kita, hubungan Allah dengan kita? Maka sebab itulah tuan-tuan, berkata seorang ulama tokoh tasawuf, Abu Bakar Asyibli, yang wafat pada tahun 334 Hijrah di kota Baghdad. Kota Baghdad. Dia kata apa? Lau zuqtum halawatul wuslah la araftum mararatul qati'ati. Dia kata apa? Kalaulah kamu tahu betapa indahnya, betapa manisnya halawatul wuslah. Wuslah ni itu hubungan seorang hamba itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, melakukan amal soleh hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Abu Bakar Syibli mengatakan, kalaulah kamu tahu betapa manisnya hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya kamu tahulah betapa pahitnya pemutusan dengan hubungan dengan Allah SWT. Maka di sini tuan-tuan nak katakan berkaitan dengan hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam perkara berkaitan dengan ihsan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita akan sambung perbahasan kita pada minggu hadapan. Masih lagi dalam perbahasan berkaitan dengan ihsan ni tuan-tuan, kerana perbahasan ihsan ni berkaitan dengan hati yang sangat panjang untuk kita bahaskan. Dan insya-Allah kita akan ceritakan juga berkaitan dengan hikam Athaillah Sekandari dalam bincangan berkaitan dengan nafsu, berkaitan dengan hati dan juga jiwa ni tuan-tuan. Berkaitan dengan bagaimana orang yang dah capai makam ihsan ni, dia tak pandang benda yang lain, dia hanya memandang pada ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala, hanya memandang kepada kecintaan dan kerinduan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam melakukan amal-amal soleh. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya ucapkan jutaan terima kasih ke atas kesudian untuk bersama-sama dalam kuliah maghrib kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita dan menjadikan setiap amalan kita yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan menerima segala amal ibadat kita insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada minggu datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Encik Zamani, terima kasih Puan Saiza, terima kasih Encik Zuaimi, terima kasih Encik Qais, jazakallah khair, dan semualah yang hadir.